كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, Fadilatul Ustaz dan juga sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, para masyayikh kita. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup dalam bahagian pengajian tajwid dan Al-Quran, insya-Allah kita akan, seperti mana kita sebut dalam pertemuan yang lalu, kita akan mulakan kelas kita hari ini dengan mengaji bersama-sama surah Watini wa Zaitun. Dan insya-Allah kita akan jadikan sebagai, orang kata apa, habit kepada kita. Setiap kali nak mula, kita akan ulang mengaji dulu yang sebelum ni, supaya kita boleh ingat apa yang diceritakan. Antaranya ialah hukum tajwid mad arid li sukun, iaitu mad yang terjadi atau bacaan panjang terjadi bila berlakunya tanda mati ataupun waqaf. Kita berhenti, dia berhentilah, maksudnya bila kata sukun tu ada mati itu sebab kita waqaf. Jadi dia boleh baca 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. InsyaAllah saya menyerahkan kelas kita hari ini kepada Fadilatul Ustaz Taha untuk nak kondak bacaan kita bersama-sama. Falyatafadhal mashkura. Syukran Ustaz Don dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita masuk pada surah yang baru, iaitu surah Al-Alaq, seperti mana yang Ustaz Don cakap, kita ulang kaji balik surah yang sebelumnya, iaitu surah Tin. Kita baca beramai-ramai supaya kita nampak, kita dapat ulang kaji, kita dapat rasa mana kesilapan kita dan mana yang kita boleh betulkan kalau kita silap. Baik, sama-sama dengan bacaan tartil dan perlahan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat semua ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu
faradadnahu asfala safilin. Berhenti di falahum. Falahum. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Apa jawabnya? Bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Itu kalau seorang, kalau ramai Bala wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. sama. Maknanya apa? Bahkan kami menjadi saksi atas bahawa Allah itu maha adil. adil. Masya Allah, sudah faham semuanya. Senang, alhamdulillah, masya Allah. Baik, selesai surah Tin, ya. Para penonton, ada harap dapatlah mendengar bacaan kita ni, ya, dapat memperbetulkan kesilapan yang ada surah yang lepas. Baik, hari ini insya-Allah kita akan membaca surah Al-Alaq. Ya. Surah Al-Alaq, surah yang istimewa dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi surah Al-Alaq ini diturunkan di Mekah. Ayatnya ada 19. Ya. Jadi dia diturunkan juga sewaktu sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan ulama mufassirin dan semua ulama bersepakat bahawa surah ini adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa ayatnya? 5 ayat yang pertama awal. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka itu Jibril turun kan di gua Hira. Dia peluk Rasulullah, betul? Dia peluk Rasulullah. Rasulullah cakap apa? Ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Aku tak tahu baca 3 kali. Rasulullah peluk. Maka inilah wahyu yang pertama sekali Rasulullah dapat ketika di gua Hira. Waktu tu Rasulullah buat apa di gua? Berkhalwat. Dia buat apa? Dia khalwat, dia duduk tidur ke apa? Dia berzikir. Berzikir atau beribadat dia. Cara dia. Dia fikir, dia lari daripada orang kaum musyrikin sembah patung tu. Dia menyuruh. Itu adalah perkara biasa untuk semua para nabi. Nabi Musa pun pergi ke Tur Sina. Semua itu perkara biasa bila khalwat daripada perkara-perkara yang orang jahiliah punya hal. Baik, insya-Allah kita akan baca sebentar lagi selepas ni Ustaz, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah. Wallahu alam. Ghalib dengan ilmu tak ada masalah. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan guru kita Fadilatul Ustaz Taha, Ustaz Syahrul dan juga Ustaz Afi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi Ustaz Taha sebut pada kita surah ini adalah surah yang istimewa, merupakan wahyu yang pertama diturunkan di Gua Hira dalam keadaan Jibril memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi meninggalkan kaumnya, duduk berasingan, meninggalkan perbuatan menyembah berhala dan sebagainya kerana Nabi tidak suka kepada apa yang dilakukan. Wallahu alam. Kita serah kembali kepada guru kita Fadilatul Ustaz Taha. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada orang tanya, surah ni, ayat ni pertama kali diturunkan. Tapi kenapa dia susunan tertib yang ke-96? Belakang pula tu. Kenapa tak letak awal Quran saja? Kenapa Fatihah pula yang pertama? Maka jawapannya adalah ini adalah tauqifi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauqifi ni adalah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi arahkan kepada sahabat, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Osman, wahai Sayyidina Ali dan siapa saja sahabat yang terima wahyu, maka wahai sahabatku, letakkan surah ini, surah Iqra ni selepas surah Tin. Surah Al-Alaq ni selepas surah Tin. Surah Tin selepas surah Wadduha. Ini arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapannya. Tak lebih daripada itu. Kalau ikut, walaupun dia diturunkan pertama. Fatihah tu dah lama diturunkan, baru diletakkan pertama dalam Quran. Itu semua arahan Nabi saja. Baik, surah Al-Alaq ini juga dikenali sebagai surah Iqra. Kenapa? Sebab dia dimulakan dengan Iqra pada kalimah awalnya. Jadi Allah SWT memulakan dengan Iqra, yang ini mesti baca.
mesti tulis. Nampak? Ya? Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Maknanya mengajar dengan pena itu mesti dengan tulis. Kemudian kita hendaklah mempelajari ilmu. Ini Allah Taala mulakan surah ini dengan 3 perkara ni. Tulis, baca, tulis, mesti belajar ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Nampak? Dan kalau kita lihat ending ayat ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nampak? Ayat ni menceritakan tentu sujud dan dekatkan diri dengan Allah Taala. Jadi tak sempurna seorang orang beriman itu apabila dia belajar menulis, dia belajar membaca, dia tahu ilmu tapi tak beramal. Maka yang akhir ayatnya 19 ni adalah saranan Allah SWT supaya kita beramal dengan apa yang kita buat. Jadi mesti dengan ada ilmu dan mesti ada amal. Itu ending ni amal. Ya? Baik. Seringkasnya surah ini juga dia menceritakan tentang Allah Taala mengancam pada orang manusia ni suka himpunkan harta di dunia. Itu ayatnya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dia kumpul duit nak jadi kaya saja. Itu yang pertama. Dan maudhu' tajuk seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Jahal, iaitu Firaun hadhil ummah. Firaun umat Nabi Muhammad ini adalah Abu Jahal. Saat baginda Nabi SAW sedang semayang di makam Ibrahim di depan Kaabah itu, maka Abu Jahal dia nak datang, dia nak pijak Rasulullah SAW. Dia nak pijak bahunya, dia nak pijak tengkuknya. Tapi malaikat lebih menjaga Rasulullah SAW. Saat dia nak pijak saja dia tak dapat. Dia nak pijak saja tak dapat. Nak pijak saja tak dapat. Bila ditanya ke Abu Jahal, kenapa kamu tak pijak? Kata kamu nak pijak. Saat aku nak pijak Rasulullah, aku nampak satu lubang yang besar, dalam tu ada api yang banyak. Dia seorang saja nampak. Sedangkan lepas Rasulullah tak ada apa-apa. Malaikat tarik dia, rampas dia, tolak dia dan sebagainya. Ini adalah sebab tu besarnya surah ini. Sampai Abu Jahal pun masuk cerita dalam hal ini. Baik. Kita mula nak baca sikit. Mungkin kita baca sampai ayat yang ke-8 atau 7 dulu. Berdasarkan kemampuan kita. Ya? Di samping kita akan di sini bincangkan satu hukum tajwid. Iaitu di sini kita nampaknya hukum tajwid di sini adalah qalqalah. Qalqalah. Ya? Qalqalah dia terbagi kepada berapa? 3 atau 2. Atau 2. 2 atau 3. Ya? Kita ambil yang 3 lah, senang. Ya? Pertama qalqalah sughra. Kedua qalqalah kubra. Ketiga qalqalah akbar. Jadi di sini ada qalqalah apa? Kubra dan sughra. Akbar tidak ada. Baik, macam mana nak kena sughra? Macam mana nak kena kubra? Macam mana nak kena akbar? Sughra biasanya dia terletak huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Baik. Sughra ini biasanya terletak pada tengah kalimah. Huruf qalqalah ni. Nampak ayat pertama iqra. Qaf tu terletak tengah kalimah, walaupun ayat kedua sudah dikenali juga sebagai tengah-tengah kalimah. Ya. Jadi itu dikenali sebagai sughra. Dia tak boleh bunyi kuat dentumannya. Iqra salah. Biasa saja sughra, sikit saja. Iqra. Lagi cuba iqra. Sikit saja. Baik. Pindah kepada qalqalah kubra. Kubra ini terletak pada akhir kalimah. Salah satu daripada huruf qalqalah, tetapi dia tidak ada sabdu. Sama ada dia berbaris satu atas, baris bawah atau baris depan, ataupun dia tanwin. Kita lihat pada ayat yang sama, ayat pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul? Ada sabdu tak khalaq macam tu? Tak ada. Tidak ada. Jadi kita di sini dikenali sebagai qalqalah kubra. Sikit saja, lebih kuat sikit daripada sughra. Yang tadi iqra. Khalaq. Iqra. Cuba khalaq. Khalaq akbar lagi kuat. Contohlah khalaq ada sabdu, khalaq. Contoh saja. Ya. Di sini tak ada sabdu, ada ke tidak? Tak ada. Jadi dia kurang sikit daripada akbar, kuat sikit daripada sughra. Khalaq. Nampak? Ya? Okey, jadi cuba kita sebut kalau dianya akbar. Khalaq. Cuba. Khalaq. Nampak? Beza tak dengan akbar? Dia lambat sikit. Baik. Itulah hari ini hukum tajuk kita adalah qalqalah. Sebab di dalam surah ini banyak sekali hukum qalqalah yang kita akan jumpa nanti insya-Allah. Baik. Kita macam biasalah. Kita baca dulu, yang lain simak dan dengar. Boleh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Taha. Insya-Allah kita berhenti seketika last kan ni? InsyaAllah kita berhenti seketika. Belum ya, kita berhenti seketika dan kita akan sambung selepas ni. InsyaAllah Khalid. Allah alam. Wallahu alam. Alhamdulillah, kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama Ustaz Taha, Ustaz Syahrul dan juga Ustaz Afif. Amin. InsyaAllah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itulah tadi saya pun rasa macam lah, takkan dah habis lah rupanya. Alhamdulillah, nasib baik tak habis lagi. Sebab bangun duk dengar, bangun nak baca. Dan apa yang disebutkan kepada kita oleh Ustaz Taha, qalqalah ada 3, qalqalah sughra yang di tengah-tengah perkataan, qalqalah kubra di hujung tapi tidak ada sabdu, dan qalqalah akbar di hujung dan ada sabdu. Hurufnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, dan itu adalah hukum yang kita akan belajar di dalam surah Al-Alaq ini ataupun surah Iqra. Wallahu alam. Fala tafadhal mashkura Ustaz Taha. Baik. Para penonton, kita sambung sikit lagi beberapa ayat, 3 atau 4 ayat ya. Dalam surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Sadaqallahul azim. Sebab apa saya berhenti sampai ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla? Ini ayat ni tadi menceritakan tentang Abu Jahal nak bijak Rasulullah. Maknanya adakah kamu apakah kamu melihat orang yang melarang kamu, iaitu seorang hamba yang hendak melakukan solat. Abdan di sini adalah rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam biasa kita dengar pada adik Afif dulu. Ini Afif dulu. Sampai 6 ayat. Baca dulu sampai ayat. Tanyalah Ustaz sampai ayat apa? Sampai apa? Baca. Elok. Baca sampai ayat 6. Alhamdulillah. Kalau nak baca sampai habis boleh. Okey, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim kurang sikit lagi tu. Rahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah hanya, tapi ra pula tinggal ekornya, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah. Okey, terus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qaf tebalkan sikit. Iqra. Qaf. Iqra. Tebalkan sini. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Zal lidah keluar ke tidak? Lupa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Keluar ke tidak? Keluar. Betul. Sekali. Boleh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Nanti khalaqal insana min 'alaq. Ayuh.
Iqra. Tebalkan sikit. Iqra. 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 Iqra wa rabbukal akram. 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 Ha. Allazi Lidah keluar ke tidak? Dan Allazi 'allama bil qalam. Betul. ya. Allama Ain. Allama. 'allamal insana ma lam ya'lam. Betul. Kalla inna Cukup berapa harakat tu? 3 ke 4? kalla innal Berapa tu? 4. Ah, cuba tu. Kalla innal Dengung. Dengung. innal Lagi sekali. Kalla Ah. Kalla innal insana la yatgha. Ha. Jaga tu. Sebab kita nak tebalkan ta, kita tertebalkan ya. La ya. La ya. La ya tugha. La ya tugha. La yatgha. La ya tugha. La yatgha. Hasan tu. Salah. Sadaqallahul azim. Nak baca lagi ke? Nak. Jadi kita tengok atas tu berapa kola-kola dapat Afif? 1, Ha. 2, 3, 4, Hmm. 5. 5. Apa dia? Yang pertama, Qaf. apa kalimahnya? Iqra. Betul, satu. Kedua, Khalaq. hurufnya? Qaf. Betul. Ketiga, Alaq. betul. Qaf. Okey. Iqra. Ah. Qaf. Yang keempat, yang kelima, La yatgha. la yatgha. Hurufnya apa? Ta. Okey. Oh. Dah. Alamak. Istilah ya. Teruskan Ustaz Don. Silakan. Tapi kita dah habis dah no? Habis. Tak apa, insyaAllah nanti kita sambung lagi. Betul. Kelas pengajian ni, so minta maaf tuan-tuan. Rupanya bila kita duduk dalam kelas ni baru kita tahu kata sebenarnya sat patut orang duk marah saya kat dalam TV. Saya dah minta maaf kan. Saya pun tak rasa agak pada muka aku. Wallahualam. Saya mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini iaitu huruf qalqalah ada 5. Salah 2 yang ada dalam huruf kita, salah 2 lah. Salah 2 huruf yang ada dalam hari ini ya, huruf qaf dan juga huruf ta. Maka insya-Allah kita bertemu lagi, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته